Kadang-kadang Allah uji kita tuan-tuan. Kita pula dapat isteri cantik, bekas ratu kebaya. Isteri kita pula bekas hantu kebaya. Ketika itu kita pandang mak ayah kita macam lipas je. Yalah, mentang-mentang isteri kita tu lahir dekat KLCC, orang KL. Bila kita kahwin dengan dia, kita jadi lain tuan-tuan. Selalu kerap balik kampung, dah tak kerap. Selalu telefon, dah tak telefon. Tiba-tiba mak kita orang kampung telefon, Man, raya ni balik kampung tak? Dia hati dia kata apa hati dia? Alamak, isteri aku tak suka balik kampung. Dia bohong mak dia. Mak, saya tak balik kampung lah mak tahun ni raya. Saya outstation lah, pergi London lah mak. Padahal dia ada kat KL, tak balik kampung. Sebab isteri dia tak suka balik kampung. Kampung jauh, dalam kampung dia, panas. Rumah mak dia tak ada aircon. Kalau kita duit banyak, kita rasa rumah mak panas. Kita rasa rumah mak kita tu panas, tak selesa. Macam mana? Kita dah pasang aircon, apa jadi bengapnya? Apa jadi bengapnya sampai tak boleh fikir? Kita kata belajar sampai overseas, bukan over river. Takkan tak boleh faham, panas, nak aircon. Aircon nak sejuk. Beli aircon, pasang aircon, duit banyak, belilah. Kata korporat, kata teknokrat. Itu pun menjadi masalah kepada kita. Dan bila kita kata, hati kita kata, itu perkarasaan yang tak setuju itu, di sisi Allah, dosa besar. Man, mak nak datang rumah kau ni, hujung minggu ni. Hati dia berkata, bila mak dia kata nak datang rumah, hati bercakap, alamak, mak nak datang, kan kena ambil dekat Pudu Raya, dekat stesen bas. Mak pula bawa ulam-ulam kampung, bawa ayam kampung. Aku ni CEO, aku ni manager besar, pengurus besar, aku general manager, syarikat besar. Kang nampak orang gaji aku, kang nampak aku punya dispatch, nampak office boy aku tambik mak aku, nampak mak aku kampung-kampung, malu aku. Lalu kita berkata, tak boleh lah mak. Saya outstation lah mak. Saya tak boleh ambil mak. Saya sibuk mak. Perkataan-perkataan ini mak tak tahu. Tapi Allah tahu. Ketika itu kita anak yang menderhaka. Dan kita memikul dosa. Namanya dosa besar. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Bukan susah nak buat dosa ni. Senang. Itu perasaan kita. Yang kedua tuan-tuan, perasaan mak ayah. Kita ni tak perasan mak ayah kita ni sakit hati dengan kita. Apa dia? Kita jarang kita nak suap dia makan. Jarang. Apatah lagi nak buat lebih pada itu. Tuan-tuan, saya nak beritahu satu benda, satu rahsia. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan perempuan, sahabat yang saya kasih sekalian, kita ada anak kecil, kita bagi dia makan sekarang ni, kita suap. Besok kita dah lumpur, wa na'udzubillah, kita stroke. Dia suapkan kita makan. Apa beza dia? Beza dia tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat. Ketika anak kita kecil, kita suapkan dia makan. Dalam hati kita, kita berdoa pada Allah, kita bercita-cita anak kita jadi anak yang berjaya, anak yang sehat, anak yang cemerlang pada masa depan. Itu kita. Ketika kita dah tua, kita sakit, kita dah tua, kita lumpuh, kita stroke, kita terbaring, anak suap. Dekat atas katil. Tuan-tuan tahu tak dekat hati dia kata apa? Hati dia kata, mak ayah aku ni tak lama lah. 2-3 hari jalan lah. Itu beza kita menyuapkan anak dengan anak suapkan kita. Kalau anak dia tidak ada agama Allah. Dia tidak ada Islam. Tidak ada iman. Tak mungkin dia boleh buat macam kita buat. Sebab Allah ikat dengan pertama tadi. Apa dia? Wa qada rabbuka alla ta'budu. Allah ikat dulu dengan beriman pada Allah, baru berbaik pada mak ayah. Keimanan itu menyebabkan kita kenal Tuhan, kenal mak ayah, level kita boleh baca, dan ketundukan kita kerana apa? Kefahaman kita kepada Allah, kasih kita kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah. Kalau anak kita tak sembahyang, anak kita dia tak kenal Tuhan, nescaya dia tidak boleh memperlakukan perkara yang terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Dia tidak ada agama. Wa na'udzubillah. Ini masa dia tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, nak mengikat kasih sayang dalam tempoh corona. Ini yang tajuk yang saya pilih, si tanggang corona. Bukan Toyota Corolla, Toyota Corona, tetapi si tanggang corona. Allahu Akbar. Sahabat yang saya kasih sekalian. Habis Ustaz, nak buat macam mana? Ini yang berlaku pada hari ini. Siapa yang tak telefon mak ayah lagi kat kampung yang masih hidup, lah ni telefon.
Kalau boleh tak hari. Pagi tanya, mak dah makan belum? Mak kat rumah ada beras tak? Mak nak apa mak? Saya kira mak dalam tempoh ni macam mana? Mak ayah kat kampung kita ni tuan-tuan, makan minum dia. Kita duk fikir rumah kita je. Tapi macam mana mereka? Kita kena fikir sama. Bukan kena balik selalu kampung. Kalau kita tak boleh balik, tuan-tuan, saya ajar satu benda. Kalau kita tak boleh balik kampung, ambil kampung, bawa balik rumah kita. Faham tak faham? Tak faham. Kalau kita tak boleh balik kampung selalu, sebab kita ni, bisnes besar tuan-tuan, teknokrat, korporat, jangan jadi keparat sudah. Kalau kita tak boleh balik kampung dengan alasan kita, I'm a very busy man lah Ustaz. Sorry lah Ustaz. I payah nak balik kampung lah Ustaz. I ni payah lah Ustaz. I payah lah. Kalau kita tak boleh balik kampung, bawa kampung ke rumah kita. Maksudnya, dengan handphone dekat tangan tu, boleh tak kita telefon dia? Telefon dia. Buat cerita. Assalamualaikum mak, mak sihat, dah makan. Makan apa? Ikan. Ikan apa? Masak apa? Siapa masak? Mak makan dengan siapa? Kita buat cerita. Anak-anak kita ni, kita ambil handphone tu letak kat telinga dia. Cakap ke opah, sayang opah. Cakap ke atuk, Tok Wan, sayang Tok Wan. Kita yang membina jalinan ini. Kita yang mengeratkan kasih sayang ini. Tak perlu balik kampung pun kadang-kadang. Kerana apa? Kerana kita ni tidak menjadi anak yang prihatin pada mak bapak kita. Bila? Dalam keadaan hidup kita sekarang. Sekarang ni tuan-tuan, orang dek sibuk apa? Raya. Ayah, bazar Ramadan. Saya dah sebut dah semalam. Kena get ready semua. Bukan saja kita jadi imam solat jemaah biasa, solat fardu. Kita kena ready jadi imam tarawih lah ni. Sila bulan kena ready jadi imam solat Idul Fitri. Sila bulan kalau dalam keadaan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabak ini berterusan, maka mengambil masa yang panjang, bersiap-siaplah untuk solat Idul Adha, hari raya korban. Dengan apa? Sampailah hari raya korban tu kita jadi imam untuk keluarga kita. Ini persiapan kita. Tak seperti selalu. Dulu ketika kita senang dulu. Lah ni dah masuk Syakban, dah 8 Syakban hari ni. Dulu kita 5 bulan sebelum daripada apa? Sebelum daripada 5 bulan baju anak dah siap. Baju Melayu 3 pasang, 4 pasang. Baju yang tidak Melayu, baju-baju pakai untuk hari raya dengan jenama yang hebat. Kiko, kakak, kuku, sampai kaku anak kita. Tetapi untuk mak ayah kita. Untuk mak ayah kita. Bila kita tanya baju raya dia, saya nak tanya tuan-tuan perempuan, tepuk dada tanya diri sendiri masing-masing. Bila kita tanya baju raya mak ayah kita, bila? Malam raya tuan-tuan. Mak ada baju raya tak? Bila? Malam raya. Saya nak tanya tuan-tuan, baju raya, malam raya, kita tanya mak ayah kita, pada malam raya, hantu raya mana yang buat baju raya? Hantu raya mana yang buka kedai buat baju raya? Kita tanya mak ayah kita malam raya, baju raya. Tanya pelekat, kem pelekat nak pergi solat malam raya. Patut sebelum Ramadan dah beli kain pelekat Cat Gajah Duduk, benang 9,000, benang 10,000, kerana tanda kasih kita. Ayah kita nak pergi solat, biar pakai kain pelekat yang bagus, yang berjenama. Duit kita banyak, kita beli kain pelekat satu, tak jatuh miskin pun. Tapi macam mana? Kita tak buat. Sebab mak ayah ni pilihan terakhir dalam hidup kita. Mak ayah yang terakhir. Kita balik kampung, konon-konon nak tunjuk kita family, happy family. Kita ni keluarga yang bahagia. Kita makan dengan isteri kita yang kononnya hebat, bekas ratu kebaya tu tadi. Kita makan macam mana kat dapur dengan depan mak kita, ayah kita. Makan suap-suap, konon-konon romantik. Mak ayah kita bila tengok, terasa dalam hati dia, aku kau tak pernah suap pun. Aku kau tak pernah nak suap ketika aku sakit. Depan aku kau makan suap-suap. Mak ayah berkata, aku tak pernah suap. Aku kau tak pernah suap. Ketika itu, quote unquote, so-called, kita anak derhaka, tuan-tuan. Kita balik kampung bila, tuan-tuan? Musim buah-buahan. Balik kampung pun bila ada kepentingan. Musim buah-buahan. Naik kereta besar, gajinya besar, rumahnya besar, jawatannya besar, isterinya pun besar, dosanya pun besar. Dia pandang mak ayah dia macam lipas je.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai depan rumah mak ayah kita, naik majlis besar, mak tunggu kat pintu kok anak nak peluk, nak cium, tanya khabar dah lama tak balik, 4-5 tahun tak balik. Tiba-tiba anak yang bergaji besar keluar daripada kereta besar, tutup pintu kereta, berdebum. Dia pergi jolok manggis dulu. Jolok rambutan dulu. Mak terasa, aku ni kau tak salam. Ketika itu kita anak derhaka. Hari raya pula main peranan pula. Saya dah kata tu tadi, tuan-tuan, hari raya ada masalah besar, tuan-tuan. Rumah kita Elmer London. Satu balang tu, satu topel tu baru RM25 saja. Elmer London kecil tu RM25. Rumah mak ayah kita tiap-tiap tahun krepek RM10 4 bungkus. Beli kat Jalan Tar sana tu. RM10 4 bungkus. Bila mak datang rumah kita KL, dia tengok atas meja kita. Atas meja dia nampak Elmer London. Rumah kau Elmer London. Rumah aku krepek kau bagi. Dia berkata dalam hati dia, ketika itu kita anak derhaka, kita menjadi si tanggang moden, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itu yang ketiga, tuan-tuan. Pernah tak berlaku kadang-kadang? Pernah, tuan-tuan. Yang lebih pedih, tuan-tuan, kita tak rasa tu dosa yang kedua bertambah pedih. Orang yang kita lawan itu, kita sakitkan hatinya, sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Yang keempat, yang terakhir, kaedah atau kategori, iaitu penderhakaan dalam bentuk, apa dia? Mencederakan ibu ayah. Ini yang berlaku kat Malaysia, tuan-tuan. Saya tak perlu sebut, tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri baca surat khabar lebih banyak daripada tuan-tuan, kita tengok Al-Quran. Cuba tengok surat khabar Metro. Kebanyakan budak-budak yang ditemu-duga tu diambil kat rumah Sidim, tuan-tuan. Budak-budak yang kami repair. Saya, Ustaz Anafia Malik. Budak yang Kelantan tu, kejar mak dengan pisau. Minta duit nak main game. Tuan-tuan, dekat Kedah, budak 16 tahun. Mak sedang solat, dia tendang kepala mak. Dia panggil ayah dia anjing. Dia panggil bapak dia babi. Ada orang Kelantan seorang tu. Umur 25 tahun. Dia buat mak dia pancing bag, tuan-tuan, pancing bag. Sampai mak dia berdoa, Ya Allah, engkau ambillah nyawa anak kami, Ya Allah. Jangan kita minta, tuan-tuan. Sebab kita tidak tahu anak kita mana yang boleh bawa kita ke syurga. Kadang-kadang anak kita minta mati, itulah yang bila kita mati, setelah kita mati 40 tahun. Anak kita umur 50 tahun ketika itu. Dia duduk dalam masjid. Dia berdoa satu petang, Ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Yang mana aku lawan dia masa dulu, Ya Allah. Hari ini aku bertaubat, Ya Allah. Doa anak ini, tuan-tuan, masuk ke alam barzah, tuan-tuan. Sampai ke alam barzah, tuan-tuan. Sedangkan kita dulu kita minta dia mati, tuan-tuan, dalam doa kita. Kerana dia terlalu jahat. Tiba-tiba yang kita anggap terlalu jahat, jadi anak yang soleh, anak yang baik, jadi orang besar, orang alim, tuan-tuan. Akibat doa kita. Sebab itu bila berdoa, tuan-tuan, ada satu antara adab-adab berdoa, kena sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita minta tengah hari ni, besok Allah bagi. Kita minta hari ni, minggu depan Allah bagi. Kita minta hari ni, tahun depan Allah bagi. Kadang-kadang kita minta kat dunia, Allah tak bagi. Allah bagi dekat alam barzah. Kadang kita minta kat dunia, Allah tak bagi. Allah tak bagi dekat barzah. Allah bagi dekat akhirat, tuan-tuan. Allah itu bukan pakcik kita. Jangan sangka buruk pada Allah. Kadang-kadang kita hina orang yang puasa, orang yang buat munajat, hari Khamis baca Yasin. Biar Allah tarik cepatlah tekanan azab ini daripada muka bumi. Lalu kita pertikaikan. Sikit-sikit Pak Leban ni doa. Sikit-sikit solat hajat. Sikit-sikit berdoa. Sikit-sikit berdoa. Kalau kamu tak nak beriman kepada Allah, kamu jangan pertikaikan Allah. Kalau orang lain dia nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita, tuan-tuan, memang dalam fiqahnya, Nabi kata kamu doa sekian-sekian syaratnya, doa kamu makbul, doa kamu mustajab. Tiba-tiba dalam keadaan doa kita kadang-kadang macam-macam. Saya sebut macam kenapa, tuan-tuan? Sebab kita ni bukan penentu kepada ketepatan keputusan Tuhan. Kita kena jaga sangat. Jaga sangat adab ini, akhlak ini. Kita tak datang hujan, kemarau kampung kita. Kita solat istisqa minta hujan 9 pagi.
pukul 10 hujan turun. Secara fiqahnya, seolah-olah macam doa kita bertepatan hujan turun pukul 10 pagi. Secara tasawufnya, akhlak dan adab kita tuan-tuan, bila turunnya hujan pukul 10 pagi, kita kena letak dalam hati kita, iman kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kena sebut bertepatan hujan tu turun bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sejak azali dah tahu hujan akan turun pada pukul 10 pagi. Tiba-tiba pukul 9 pagi kita baru je minta doa, kita solat minta hujan turun. Kita boleh mendabik dada mengatakan